Kami pilih pekerja full time sahaja. Hal ini kerana kami pasti pekerja full time akan buat kerja dengan 100%. Maka kami tidak perlu pekerja part time. Selain itu, ambil pekerja part time akan menanggung kos syarikat kerana gaji part time adalah mengikut jam. Kerja sambilan di kalangan remaja adalah bagus untuk meningkatkan kehidupan sosial mereka. Mereka dapat menambah pendapatan, belajar atau merasai penat lelah bekerja seperti para ibu bapa, belajar bertanggungjawab, dapat duit poket dan seterusnya membantu meringankan beban ibu bapa mereka. Budaya kerja sambilan memberi peluang kepada remaja untuk berjumpa atau berurusan dengan orang yang berbeza pada setiap hari dan menambah kenalan baru. Terima kasih Zaiful, Ziuman dan juga Azhar tadi. Saya nak baca satu fact daripada Azhar, daripada Sungai Petani. Azhar ni hantar fax ni. Kerja sambilan bukan sahaja untuk mendapatkan wang yang berlebih. Kadang-kadang setengah orang memang mempunyai sifat suka bekerja. Contohnya, walaupun saya mempunyai kerja tetap sebagai seorang kaki tangan kerajaan, saya juga membuka gerai burger di tepi jalan setiap malam selepas waktu bekerja. Dengan cara ini, saya telah membuat sesuatu yang dapat memenuhi keinginan suka bekerja. Tenaga yang banyak, yang rajin-rajin ni boleh dichannelkan, boleh disalurkan ke tempat yang bagus untuk menambah pendapatan misalnya. Okey, satu lagi daripada Facebook kita, banyak dihantar oleh rakan-rakan wartawan. Tuan Suhaila memberi pandangan, adalah satu peluang jika dapat bekerja sambilan daripada menambah lagi jumlah penganggur yang sedia ada akibat kerja tetap yang dinantikan tidak muncul-muncul. Satu nilai tambah juga untuk menambah pengalaman bekerja dan menimba ilmu di bidang kerja luar daripada bidang yang diceburi. Hapuskan stereotip masyarakat yang mengatakan graduan sekarang terlalu memilih pekerjaan. Apa salahnya bermula dari bawah, baru kita faham selok-belok dalam dunia pekerjaan, tidak boleh memilih kerja. Itu antara pandangan daripada Tuan Suhaila. Okey, kedua daripada ni pun bagus juga, daripada Muazzam Shah. Pengalaman bekerja sambilan sewaktu di kampus menjadikan saya calon yang kompetitif dalam termenuga pekerjaan. Justru saya berpendapat ia adalah positif. Ia juga amat produktif kerana apabila kita sedar bahawa kita tidak mempunyai banyak masa untuk dibazirkan, maka setiap saat akan diguna untuk kebaikan. Buktinya sepanjang melakukan kerja sambilan, dia mendapat faedah yang baik sekali. Antara pandangan daripada Muazzam Shah. Terima kasih rakan-rakan wartawan, dan tak sempat lagi saya baca lagi di sini. Okey Prof, kita terus melihat bagaimana kita nak memberi anjakan baru kepada sektor kerja sambilan ni. Okey, daripada kita lihat tiga dengan fact, kita lihat di sini bahawa satu anggapan positif supaya nak jadikan kerja sambilan ni sebagai satu profession yang konsisten, yang regular. Maknanya ini dapat membantu sektor-sektor yang berkaitan. Kalau kita lihat sekarang ini, kita mempunyai pekerja yang tetap, tetapi dan masalah dari segi keuangan dan sebagainya. Kenapa tidak kita adakan satu paradigm shift, satu anjakan di mana pekerja tadi diambil daripada orang yang menganggur ataupun tak ada kerja, bukan suri rumah tangga dan sebagainya, tetapi pensioners yang miskin. Pension bukan 58 tahun, segar lagi. Hebat lagi, tenaga kan, boleh berjalan jauh lagi. Boleh berjalan jauh lagi kan. Dan punya idea-idea yang begitu banyak. Daripada dia duduk saja dan tak ada kerja apa-apa, why not kita ambil dia dan kita susun satu struktur yang dia dapat bekerja, dan sektor tu nampaknya macam kerja tetap lah. Sedangkan yang datang tu adalah orang yang berbeza daripada latar, tetapi mempunyai bakat, potensi dan bidang kemahiran yang diperlukan dalam sektor tersebut. Sukankah kita nak buat perkara yang kita cakapkan ni? Kerana kalau saya pernah berkunjung ke luar negara, misalnya ke United Kingdom, ke negara-negara Skandinavia misalnya, kalau di servis sektor perkhidmatan tu, di hotel, di franchise makanan segera dan sebagainya, restoran-restoran, saya lihat mereka-mereka yang dah pencen, yang kerja tu sebagai waiter, sebagai juruwang, sebagai mop lantai dan sebagainya, dan saya rasa mereka tu bukan calon-calon orang, dan mereka membayar dengan imbuhan yang besar. Dalam masa sama, persekitaran mereka dilindungkan. Dalam masa yang sama, saya pernah membaca di surat khabar sebagainya, majikan diberi insentif tertentu misalnya. Dan lagi satu kita lihat sebenarnya orang-orang yang bekerja part time ni adalah orang yang committed sebenarnya. Kalau tidak, dia tak cari kerja. Dia kadang-kadang part time ni tak kira masa. Kadang-kadang waktu berlebihan. Jadi maknanya dia seorang yang committed. Kalau calang-calang setakat nak pergi main-main saja, dia tak akan spend masa. Masa itu berharga, dan dia perlu mendapat ganjaran yang sebaik mungkin. Yang kedua, dari segi productivity, seperti yang saya katakan tadi, atau Zee katakan tadi, yang banyak pekerja yang pensioner. Kita pergi dan saya ingat, saya baca juga seorang chef umur dia kat 80 100 tahun kan. Ada sekali tu saya terbaca kan, maka dia masih mampu bekerja sebagai seorang pekerja. So saya rasa ini satu yang baik kalau di luar negara dapat kita
kita adakan satu praktis begitu, why not? Kita cuba. Jadi satu ialah safe dari segi tenaga. Cuma mungkin kita ada penggunaan tenaga secara maksimum. Perlu ada satu perlindungan. Mungkin ada satu perlindungan supaya mereka ni hanya tidak terbela, bukan hanya diperlukan, diambil dan kemudian dibuang begitu saja. Jadi kita perlu ada satu orang katakan akta dan sebagainya. Tapi saya rasa kebebasan untuk bekerja tu saya rasa perlu kita ini berikan. Pun telah dimulakan. Saya rasa Kementerian Sumber Manusia telah mencadangkan akta untuk membenarkan seorang tu bekerja. Kadang-kadang dalam kerajaan dia kata bekerja luar lah. Bekerja luar kadang-kadang bukan dia pergi keluar pun. Panggilan pun tu kena tukarlah, jangan buat panggil kerja luar. Kadang-kadang dia berkarya pun adalah merupakan menulis di akhbar menulis sebagainya. Di akhbar, berkarya, menulis. Sebab tu saya kata melihat apakah skill yang you ada, yang kalau kita cakap peluang tu kadang right now saya kita pernah baca dalam blog anak-anak muda kita dalam masa college lagi sampai tangguh pengajian kerana peluang untuk membuat pendapatan tambahan, misalnya pada awalnya pendapatan tambahan menjadi konsultan untuk mendapatkan pekerja-pekerja part time di internet tu boleh memberi income yang besar pada contoh mereka. macam wartawan. Macam wartawan dia telah belajar teori. Jadi saya rasa dan inilah satu masa yang jangan elok dia memberi sumbangan dan bekerja sebagai part time. Dan dalam masa sama dia dapat praktis. Jadi akan memahirkan lagi kemahiran yang dia ada. Terima kasih Dr. Ismail Zain daripada IPGM Kampus Ipoh dan juga seorang purnia motivasi. Banyak lagi kita nak cerita ni. Cukup masalah Dr. Ismail. InsyaAllah kita panggil lagi. Itu saja masa yang kita ada. Apa yang kita panggil budaya kerja sambilan, bagaimana kita memberi satu persepsi baru pada kerja part time ni. Dan malam esok kita akan bincang dalam program Wartawan pendidikan seks di sekolah. Ini satu lagi tabu dalam masyarakat. Ada orang kata boleh ke kita bincang di sekolah, ada setengah pihak kata tak boleh lah, ini menyalahi nilai moral, nilai agama dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum ini. Itu yang akan kita bincangkan. Hantarkan pandangan anda ke pelbagai medium yang kami sediakan melalui Facebook kami, Blogspot dan juga email dan sebagainya. Dan kita jumpa pada malam esok. Untuk itu sekian, Assalamualaikum dan jumpa lagi.